Welcome to Ukajah USM channel. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi. Hari ini kita nak revise sikit, kita nak berulang kaji sedikit tentang satu keadaan yang agak merumitkan sekarang. Kita dapati banyak kes-kes hand, foot and mouth disease dalam kalangan kanak-kanak dan melibatkan apa yang kita panggil outbreaks jugalah sebenarnya, outbreaks di mana di kawasan-kawasan ataupun di nursery-nursery ataupun taska di kawasan kita. Ya, so saya nak mengajak anda semua untuk pergi balik kepada asas kawalan jangkitan. Bagaimana kita boleh pakai asas kawalan jangkitan dalam mencegah hand, foot and mouth disease, ya. So, as the nama tu, hand, foot and mouth disease, ialah penyakit macam ni lah yang melibatkan bintilan-bintilan di tangan, kaki dan juga mulut kanak-kanak, dan dia sangat mudah merebak, ya. So, untuk kita memahami tentang asas kawalan jangkitan, first kita tengok dulu bagaimana sebenarnya penyakit berjangkit boleh berlaku. So, pada asasnya, untuk sesuatu penyakit berjangkit itu berlaku, dia sebenarnya melalui proses yang sangat kompleks dan padat, ya. Ada 6 komponen utama yang harus dilalui untuk menjadikan sesuatu penyakit berjangkit itu berjaya. Pertamanya, dia mesti adalah mikroorganisma ataupun ejen penyebab. So, dalam hand, foot and mouth disease, ejen penyebab untuk penyakit di kawasan Asia Tenggara yang ataupun melibatkan outbreak sekarang ni adalah EV71 virus. Ia sejenis virus. Kita tahu mikroorganisma boleh jadi virus, boleh jadi bakteria, boleh jadi parasite, tapi dalam kes hand, foot and mouth disease, ia adalah sejenis virus, ya, makhluk yang kecil lah, paling kecil, yang nama dia EV71. Kedua, dia mestilah mempunyai reservoir. Apa tu reservoir? Reservoir tu adalah satu tempat ataupun persekitaran ataupun it can be persekitaran ataupun pesakit tu sendiri, di mana kuman boleh berkembang biak ataupun menjadi banyak lah, okay? Daripada sedikit menjadi banyak dengan di dalam reservoir ni, dan boleh berupaya mencapai satu tahap yang kita panggil achieve the infective dose, untuk membolehkan dia menjangkiti the next victim ataupun mangsa seterusnya. And then ketiga, dalam rangkaian jangkitan adalah tempat keluar, ya. Sebenarnya memahami rangkaian jangkitan komplit lengkap ni, lengkap rangkaian jangkitan ni membolehkan kita untuk belajar atau memahami bagaimana kita boleh memutuskan sesuatu jangkitan tu daripada berlaku. So, komponen yang ketiga ada tempat keluar, ya. Untuk daripada reservoir tu dikeluar adalah melalui tempat-tempat tertentu. Contohnya untuk hand, foot and mouth disease, tempat keluar ataupun kuman tu keluar daripada tempat yang dia membiak adalah melalui mungkin daripada muntah kanak-kanak ataupun najis kanak-kanak ataupun bintilan-bintilan air yang terdapat dalam badan kanak-kanak tersebut merupakan tempat keluar kuman tersebut, ya. And then cara penularan. Untuk setiap penyakit berjangkit, cara penularan penyakit adalah berbeza, ya. Contoh, kalau untuk penyakit TB contohnya, TB cara penularan adalah melalui airborne yang dihasilkan oleh pesakit yang batuk, contoh, ya. So, untuk hand, foot and mouth disease, cara penularan adalah melalui kontak rapat, maksudnya sentuhan secara langsung, ya. So, bila kita kata penyakit itu menjangkiti orang lain melalui sentuhan secara langsung, jadi kita dapat tahu bahawa cara untuk kita menghalang jangkitan daripada berlaku adalah mengelakkan daripada bersentuhan secara langsung dengan pesakit, contohnya. And then
tempat jangkitan masuk. Sama juga dengan tempat jangkitan keluar, tempat kuman keluar. Tempat jangkitan masuk adalah sangat spesifik untuk sesuatu penyakit. So, hand, foot and mouth disease ni masuk melalui mulut ataupun mucosa pesakit baru. Ya. So, itu adalah point ataupun clue di mana ataupun fakta yang kita kena tahu supaya kita tahu bagaimana kita boleh menghalang penyakit daripada menjangkiti kita. Dan seterusnya yang terakhir adalah perumah yang bersesuaian. So, kita cakap perumah ni maksudnya perumah biasanya untuk mendapat jangkitan, perumah tu adalah lemah dari segi sistem imun. So, cara kita nak mengelakkan jangkitan, salah satu caranya adalah kita meningkatkan sistem imunisasi badan. Contohnya dengan mengambil makanan yang lengkap, dengan penuh dengan gizi yang lengkap bervitamin. Contohnya cukup pengambilan sayur-sayuran dan buah-buahan yang punya vitamin tinggi. Dengan itu dia boleh meningkatkan sistem pertahanan badan. Okey. So, ringkasnya bagaimana hand, foot and mouth disease menular adalah melalui satu dengan sentuhan dengan respiratory droplets. Maksudnya kalau kanak-kanak yang telah dijangkiti, salah satu gejala adalah macam demam virus yang biasa, ya, ada macam sesama. So ada cecair-cecair badan tu boleh menjangkiti orang lain, ya. Sentuhan rapat dengan pesakit, peluk, cium, ya. So itulah salah satu sebab kita tahu tadi kan, kita kata cara jangkitan adalah melalui sentuhan rapat, ya. Dan juga perkongsian alat-alat, ya, alat-alat utensils, contohnya permainan, sudu, cawan, ya. So seorang pesakit minum daripada sesuatu cawan dan berkongsi cawan tersebut dengan rakan lain. So rakan yang baru yang tidak ada jangkitan boleh mendapat jangkitan melalui perkongsian ini cawan tersebut. Sentuhan najis pesakit dan juga sentuhan dengan permukaan-permukaan yang tercemar. Contohnya tombol pintu, permainan, ya, kanak-kanak kadang-kadang dia suka gigit permainan. So permainan tu yang digigit yang mempunyai yang telah tercemar dengan virus tersebut boleh menjangkiti pesakit seterusnya. Virus penyebab hand, foot and mouth disease di Asia Tenggara yang paling kerap dan dia juga melibatkan dengan outbreaks, ya, adalah EV71, Enterovirus 71 virus lah. Okay. So bagaimana kita boleh mencegah hand, foot and mouth disease? Pertama dan yang paling penting selama-lamanya, kalau ada infection control memang selalu kita cakap benda ni, ya, cucilah tangan, ya. Cuci tangan selepas menggunakan tandas, ya, spesifik untuk ibu-ibu dan juga pengasuh-pengasuh di nursery. Contohnya, pastikan cuci tangan anda selepas menukar lampin bayi, ya. Kerana itu adalah salah satu daripada point of exit untuk kuman enterovirus kita cakap tadi, kan. Dan selepas bersin ataupun selepas menjaga kanak-kanak yang disyaki terjangkit, cuci tangan supaya kita telah putuskan rangkaian jangkitan. Dan cuci dan lakukan disinfeksi kepada kawasan-kawasan yang tercemar dan sering diguna sama, contoh tombol pintu, permainan kanak-kanak kita cakap. Dan juga akhirnya kalau kita syaki kanak-kanak yang telah dijangkiti, kita elakkan memeluk, mencium kanak-kanak tersebut supaya kita tidak menjadi salah satu daripada kenderaan kuman menjangkiti satu kanak-kanak ke kanak-kanak. Sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.